Mari kita mengambil masa untuk mempelajari firman Tuhan dengan khotbah bertajuk Teriakan Yosua. 3,500 tahun dahulu, umat Israel meninggalkan tanah dosa Mesir dan berangkat ke tanah janji Kanaan yang berlimpah-limpah susu dan madu. Perjalanan 40 tahun mereka ialah tempoh masa yang panjang, dipenuhi dengan pelbagai jenis permunian dan ujian iman. Namun akhirnya, mereka tiba di tanah Kanaan seperti janji Tuhan. Tuhan mengalahkan semua bangsa yang tinggal di Kanaan untuk memberi umatnya tanah itu dan membenarkan mereka menjalankan kerja penaklukan Kanaan. Sepanjang proses itu, Tuhan bersama dengan umat Israel. Proses penaklukan mereka diselesaikan sepenuhnya tanpa sebarang kesulitan. Kita dapat melihat dari bab pertama hingga bab terakhir dalam buku Yosua. Alkitab merekodkan bahawa hanya Yosua dan Kaleb yang memasuki tanah Kanaan daripada 600,000 orang yang keluar dari Mesir. Kedua-dua orang ini ada sesuatu yang istimewa. Mereka bukan hanya mempunyai harapan besar terhadap Kanaan, tetapi juga iman yang teguh terhadap janji Tuhan. Bukankah kita sekarang menerima janji syurga daripada Tuhan? Syurga yang abadi sudah dekat. Sepanjang 40 tahun perjalanan di padang gurun, umat Israel menjadi letih dan berkata, bukankah lebih baik jika kita hidup di padang gurun sahaja? Bukankah lebih baik untuk kembali ke masa kita hidup di Mesir? Alkitab menggambarkan ada berbagai jenis orang. Pada zaman ini juga, ada banyak orang mempercayai Tuhan, memimpikan dan mengharapkan syurga. Namun, mereka jatuh ke dalam keinginan duniawi, mengenangkan kesenangan pada masa lalu, atau jatuh ke dalam godaan seperti itu, dan akhirnya kehilangan syurga yang abadi. Tuhan berkata bahawa Yosua dan Kaleb mempunyai semangat dan iman yang berbeza daripada orang lain. Jadi, dia berjanji bahawa dia pasti akan membenarkan mereka berdua memasuki tanah Kanaan. Kita dapat melihat bahawa Tuhan berjanji dan mengumumkan janji itu dengan tegas. Hari ini, ada orang membandingkan sendiri dengan orang lain secara bodoh dan berfikir, orang di sekeliling hidup dengan seronok dan orang itu hidup dengan gembira. Bagaimana dengan aku? Bukankah semua anak Sion sedang dipimpin oleh Tuhan untuk memasuki dunia mulia yang tidak dapat dimasuki oleh orang lain? Bukankah Tuhan sedang menyediakan syurga yang mulia untuk kita? Kita harus mempercayai janji ini. Kita tidak boleh mempunyai fikiran yang seperti mereka yang dibinasakan di padang gurun. Melalui sejarah 3,500 tahun dahulu, saya meminta kalian supaya menjadi orang yang menentukan hala tuju pada zaman ini dengan jelas. Buku Bilangan bab 13 menggambarkan bapa pengintai-pengintai diutus untuk mengintai tanah Kanaan dan melaporkan apa yang mereka intai kepada umat Israel. Kebanyakan mereka melaporkan apa yang buruk, tetapi Yosua dan Kaleb tidak. Mereka berkata bahawa itu ialah janji Tuhan dan sama sekali tidak akan berubah. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Yosua berteriak apa? Mereka akan kita telan habis. Dia pasti juga berasa takut terhadap keturunan raksasa di Kanaan orang Enak, bukan? Apa yang dia lihat dan rasa mungkin tidak berbeza dengan 10 pengintai yang lain. Namun, perbezaannya adalah ini. Walaupun mereka semua melihat perkara yang sama dan mempunyai ketakutan yang sama, Yosua dan Kaleb mempunyai Tuhan hidup dalam hati mereka.
Mereka mempunyai kepercayaan mutlak dan iman terhadap janji Tuhan. Namun, mata yang lain pula tertuju pada situasi. Jadi, mereka menganggap janji Tuhan seolah-olah itu bukanlah apa-apa, tetapi hanya fokus pada masalah yang mereka hadapi di dunia nyata. Jadi mereka berfikir, kami tidak akan dapat menaklukki kota itu. Kami lihat diri kami seperti belalang, manakala mereka kelihatan seperti manusia. Bagaimanakah kita dapat menang? Walaupun Tuhan menjanjikan tanah itu kepada mereka, mereka kehilangan iman terhadap Tuhan dan tawar hati. Sejarah 3,500 tahun dahulu itu berulang pada zaman ini juga. Kalian, kita harus menjadi orang sejenis apa? Haruskah kita menjadi seperti Yosua dan Kaleb, beriman tentang tanah yang berlimpah-limpah susu dan madu yang Tuhan janjikan kepada kita? Atau haruskah kita tawar hati dan berputus asa, berfikir bahawa mereka adalah seperti manusia dan kita adalah seperti belalang? Pada zaman ini, kita berada di persimpangan jalan seperti itu. Kita hidup dalam keadaan yang seperti mereka. Jika kita tidak ada harapan yang kuat terhadap syurga, kita juga akan berfikir, aku pun mau buat seperti orang lain di dunia. Tidak membuat persiapan untuk iman, tetapi hanya fokus pada berbagai masalah dunia. Akibatnya, mereka mendatangkan banyak cubaan pada diri sendiri. Buku Bilangan 14 ayat 6. Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefone yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu menggoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya, janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Beginilah teriakan Yosua. Mereka akan kita telan habis. Tuhan akan memberi kita tanah Kanaan yang berlimpah-limpah susu dan madu. Meskipun badan musuh sangat besar dan kuat, kubu mereka kelihatan sangat susah ditawan, Tuhan sudah berjanji akan memberikan tanah itu melalui apa jua cara pun. Mereka mempunyai iman yang mutlak terhadap janji Tuhan kepada manusia. Dan hanya mereka berdua memasuki tanah Kanaan. Antara 600,000 orang lelaki yang berumur 20 tahun ke atas yang keluar dari Mesir, hanya 2 orang memasuki tanah Kanaan yang berlimpah-limpah susu dan madu. Jadi, kita dapat memahami bahawa Tuhan membuat sejarah pada 3,500 tahun dahulu ini untuk menyertakan kita bahawa hanya orang yang kini mempunyai harapan mutlak terhadap syurga dapat memasuki syurga abadi yang dijanjikan dan disediakan oleh Tuhan, bukan? Kerana kita hidup di dunia ini, kita sentiasa dikelilingi oleh benda-benda yang menarik dan gaya hidup orang ramai. Benda-benda itu mungkin membangkitkan rasa ingin tahu, kecemburuan dan keinginan kita untuk memiliki banyak. Namun, di manakah kita paling harus letakkan matlamat kita? Jalan yang sedang kita tempuh sekarang menuju ke Kanaan rohani. Bukankah kita dalam perjalanan ke Kanaan rohani syurga? Syaitan sedang mengganggu dan mengguncang hati kita dengan berpuluh-puluh ribu perkara. Kalian, kita harus berjaga-jaga pada masa seperti ini. Daripada berfikir, ini bukanlah masalah besar. Orang lain pun begitu. Kita harus percaya dengan teguh bahawa kehidupan kita sama sekali berbeza. Kita harus menjadi orang yang dapat menyertai teriakan Yosua pada zaman itu. Mereka akan kita telan habis. Yosua berteriak seperti ini bukan kerana dia sangat berani
atau pandai menguruskan dan menggerakkan tentera. Dia yakin bahawa tanah Kanaan yang berlimpah-limpah susu dan madu pasti akan menjadi milik umat Israel kerana Tuhan sudah berjanji meskipun dia ada kekurangan. Begitu juga dengan syurga yang abadi. Apabila kita mempunyai iman mutlak terhadap syurga dan mempercayai janji Tuhan dengan teguh, kita akan dapat mengatasi pelbagai cubaan dunia. Jika tidak, kita pasti akan melakukan kebodohan dan menyesal kerana sentiasa memandang dunia dan berfikir, orang itu hidup seperti itu dan orang ini hidup seperti ini. Pada mulanya, hal-hal kerajaan syurga menjadi keutamaan. Kemudian ia menjadi yang kedua, ketiga, dan semakin rendah. Itulah bagaimana umat Israel sujud menyembah berhala anak lembu emas dan tergoda oleh perempuan Moab. Kita perlu memahami mengapa Tuhan merekodkan sejarah yang amat dikesali ini dengan jelas dalam Alkitab. Pada zaman ini, jika kita tidak ada iman dan kepercayaan yang mutlak terhadap janji Tuhan, seperti Yosua dan Kaleb dalam perjalanan ke Kanaan Syurgawi, kita semua akan dibinasakan kerana berbagai sebab, seperti mereka yang dalam perjalanan 40 tahun. Syurga abadi semakin dekat. Bukan kerana Yosua memandang rendah terhadap orang sehinggalah dia berkata, mereka akan kita telah habis, tetapi kerana janji Tuhan yang memenuhi hati Yosua. Yosua percaya sepenuhnya bahawa tidak kira betapa besar atau kecilnya musuh, dia pasti akan menaruki tanah itu kerana itulah tempat yang dijanjikan oleh Tuhan. Jadi dia dapat memasuki Jericho dan penaklukan Kanaan berjalan lancar dalam kehendak Tuhan. Hari ini, melalui kubah bertajuk Teriakan Yosua, mari kita membangunkan roh di dalam kita. Walaupun bukan 40 tahun, tetapi 400 tahun berlalu, iman kita harus kekal tidak berubah. Tuhan merekodkan kisah tentang Kaleb dalam Alkitab. Itu adalah selepas 40 tahun perjalanan di padang gurun dan penaklukan Kanaan. Jadi itu adalah kira-kira 45 tahun. Dia berumur 40 tahun apabila dia dipanggil untuk menjelajahi tanah Kanaan. Jadi, dia berumur 85 tahun pada masa itu. Walaupun begitu, imannya terhadap Tuhan dan janjinya sama sekali tidak berubah. Jadi, apabila masanya tiba untuk membahagikan tanah itu antara umat Israel, dia meminta kawasan pergunungan yang paling sukar untuk sendiri. Orang Enak tinggal di kawasan itu. Mereka ialah bangsa kekasih. Tempat itu didiami oleh kaum yang sangat besar dan kuat, tetapi lelaki yang berumur 85 tahun ini berkata, berikanlah kepadaku pergunungan, aku menghalau mereka. Yang lain sudah berpuas hati dan lambat dalam kerja penaklukan. Jadi Yosua berasa susah hati dan marah. Dia mendesak mereka, berapa lama lagi kamu bermalas-malas, sehingga tidak pergi menduduki negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan? Bukankah ini tertulis dalam buku Yosua bab 18? Pada zaman ini juga, kita harus beriman seperti Kaleb dan Yosua. Tuhan juga telah menjanjikan kita Kanaan rohani, iaitu kerajaan syurga. Untuk mentapahkan tempat janji Tuhan, Kaleb bersungguh-sungguh tanpa mengenal penat walaupun sudah berumur 85 tahun. Dengan keberanian, dia menjelajahi kawasan yang orang lain takut dekati. Dia berkata bahawa walaupun penduduk sana ialah kaum yang lebih besar daripada Goliat, bukan hanya orang Enak,
Tetapi mereka semua pun akan dia halau kerana itu tanah janji. Itulah tempat yang dijanjikan oleh Tuhan. Apabila kita melihat sejarah Kaleb yang maju dengan iman seperti itu, Tuhan berkata bahawa semangat imannya tidak dapat dibandingkan dengan orang lain. Sebab itulah Tuhan memberikan pujian istimewa kepada Yosua dan Kaleb serta hak istimewa untuk memasuki tanah Kanaan. Dalam buku Bilangan bab 14 tertulis, mereka akan kita telan habis, ayat 9, yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Inilah teriakan Yosua. Kedua-dua orang ini telah menjadi teladan orang yang dapat memasuki tanah Kanaan. Mari kita juga melihat bagaimana Tuhan menilai Kaleb. Buku Bilangan bab 14 ayat 20. Berfirmanlah Tuhan, aku mengampuninya sesuai dengan permintaanmu. Hanya demi aku yang hidup dan kemuliaan Tuhan memenuhi seluruh bumi. Semua orang yang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mujizat yang ku perbuat di Mesir dan di padang gurun, namun telah 10 kali mencobai aku dan tidak mau mendengarkan suaraku, pastilah tidak akan melihat negeri yang ku janjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Semua yang menista aku ini tidak akan melihatnya, tetapi hambaku Kaleb, karena bagaimanakah jiwanya, lain jiwa yang ada padanya. Tuhan berkata bahawa imannya berbeza daripada mereka yang jatuh di separuh jalan. Alkitab bahasa Inggeris tertulis different spirit. Maksudnya, semangat dia berbeza. Tuhan berkata bahawa semangat iman dia berbeza dengan mereka yang rosak dan ketinggalan di pertengahan jalan. Tetapi hambaku Kaleb, kerana lain jiwa yang ada padanya, dan yang mengikut aku dengan sepenuhnya, akan ku bawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Kalian, Yosua dan Kaleb memasuki tanah Kanaan yang berlimpah-limpah susu dan madu. Janganlah kita hanya melihat perkara ini hanya sebagai sejarah yang pada 3,500 tahun dahulu. Untuk pasti memasuki syurga abadi, iaitu tanah janji Tuhan, kita harus beriman mutlak terhadap janji Tuhan seperti Yosua dan Kaleb. Tanpa iman seperti itu, kita akan berkata, orang di dunia hidup seperti ini, dan orang itu hidup seperti itu. Jika anda memerhatikan kehidupan orang di bumi ini, iaitu kota perlindungan, mereka semua berada dalam kesakitan. Cuma semuanya dibungkus dengan baik. Kehidupan kebanyakan orang boleh dilihat seperti itu. Sebab itulah Tuhan melihat kehidupan semua manusia di bumi ini dengan belas kasihan besar. Tuhan telah menyediakan dan menciptakan sebuah dunia yang tiada maut, perkampungan atau kesedihan lagi, tetapi sukacita yang berlimpahan setiap hari, bukan? Sama seperti dia menyediakan tanah Kanaan yang berlimpah-limpah susu dan madu untuk umat Israel, dia sekarang menyediakan syurga untuk kita. Mari kita juga melihat buku Bilangan 14 ayat 30. Mari kita lihat satu persatu. Mengapa Tuhan memilih Yosua dan Kaleb untuk menjadi orang yang boleh memasuki tanah Kanaan? Marilah kita semua menjadi orang yang mendekati Tuhan dengan iman dan harapan seperti itu. Bab 14 ayat 30. Bahwasanya kamu ini tidak akan masuk ke negeri yang dengan menganggap sumpah telah ku janjikan akan ku beri kamu diami, kecuali Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Yosua dan Kaleb melakukan dengan baik. Jadi mereka tidak melepaskan harapan Kanaan, bahkan untuk seketika. Malah mempercayai janji Tuhan dengan mutlak. Mereka sentiasa mempunyai harapan. Dengan mempertaruhkan seluruh masa depan mereka pada harapan itu, akhirnya mereka dapat menyelesaikan tugas untuk menaklukki Kanaan sepenuhnya. Mari kita pergi melihat buku Yosua bab 18.
Yosua bab 18 ayat 3. Sebab itu berkatalah Yosua kepada orang Israel, berapa lama lagi kamu bermalas-malas, sehingga tidak pergi menduduki negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan, Tuhan nenek moyangmu. Dalam versi lain, menduduki diterjemahkan sebagai menguasai. Berapa lama lagi kamu berlambat-lambat untuk pergi menguasai daerah itu? Tuhan sudah berjanji untuk memberikan seluruh tanah Kanaan kepada umat Israel, bukan? Kerana itulah tanah yang telah dijanjikan oleh Tuhan. Bahagian mereka dalam misi ini adalah pergi dan menguasai tempat itu. Namun, ketujuh suku itu ragu-ragu dan berpuas hati dengan keadaan semasa. Mereka tidak mau bergerak. Yosua berasa susah hati. Jadi dia berkata, Tuhan sudah berjanji untuk memberikan seluruh tanah itu. Mengapakah kamu menangguh untuk menguasai tanah itu agar janji itu dipenuhi? Sebaliknya, Kaleb tidak seperti mereka. Mengapakah Tuhan membenarkan Yosua dan Kaleb memasuki tanah Kanaan yang berlimpah-limpah susu dan madu? Mari kita lihat buku Yosua bab 14 ayat 6. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefone, orang Kenas itu, kepadanya, Engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa, abdi Tuhan itu, tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini, dan aku pula membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Ayat 8. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku, membuat tawa hati bangsa itu. Aku tetap mengikuti Tuhan, Tuhanku, dengan sepenuh hati. Musa bersumpah, katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya. Sebab engkau tetap mengikuti Tuhan, Tuhanku dengan sepenuh hati. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa, dan selama itu orang Israel menggembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang. Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku, sehingga aku menghalau mereka, seperti yang difirmankan Tuhan. Walaupun Kaleb sudah berumur 85 tahun, dia meminta tanah Hebron. Dia meminta kawasan yang ditinggal oleh buat paling kuat. Dia percaya bahawa Tuhan pasti akan menyertai dia, kerana tanah itu juga ialah tanah janji. Ketika orang lain ragu-ragu, iman Kaleb sama sekali tidak kurang walaupun dia berumur 85 tahun. Dia datang kepada Yosua dan meminta supaya diberikan tanah itu jika Tuhan mengizinkan. Ini kerana dia percaya sepenuhnya bahawa seluruh tanah Kanaan telah dijanjikan oleh Tuhan kepada umat Israel. Jadi, walaupun ada orang yang kuat dan tentera yang berkuasa, Tuhan akan membantu dia mengalahkan mereka. Melihat ini, kita dapat tahu bahawa semangat imannya betul-betul berbeza dengan orang lain. Kaleb selalu menyertai kerja penaklukan dengan iman bahawa seorang kanak-kanak pun dapat menakluki tanah itu kerana itu ialah tanah janji Tuhan. Sebaliknya, orang Israel yang lain asyik ragu-ragu dan berasa takut kerana mereka berfikir bahawa musuh kelihatan lebih kuat. Betapa susah hatinya Yosua. Walaupun mereka telah menakluki begitu banyak tanah sehingga hari itu, mereka masih tak agak-agak dan takut untuk maju.
dan menaluki tanah yang juga ialah sebahagian janji Tuhan. Ini kerana mereka tidak mempunyai iman yang mutlak terhadap janji Tuhan. Kanaan syurgawi yang abadi sekarang di depan mata kita. Siapakah yang dapat memasuki syurga abadi yang berlimpah-limpah susu dan madu? Melalui kisah Yosua dan Kaleb, Tuhan membenarkan kita mempunyai iman untuk memandang Dia sahaja, mempercayainya dan tidak kehilangan iman terhadap janji yang telah Dia berikan. Janganlah kita hidup hanya fokus pada dunia ini. Saya berharap agar anda beriman untuk percaya bahawa kita dapat kekal menikmati kegembiraan dan berkat di dunia mulia yang tiada lagi kematian atau pergabungan. Mari kita buka buku Yosua bab 1. Marilah melihat ayat 1 sampai ayat 9. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, demikian, hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan ku berikan kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, ku berikan kepada kamu. Ada janji Tuhan seperti ini. Setiap tempat ku berikan kepada kamu. Tuhan berulang kali berjanji untuk memberikannya kepada mereka. Tidak kira betapa kuat penduduk di sana atau betapa bahaya halangan pun. Ayat 4. Dari padang gurun dan gunung Libanon, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah. Tuhan berulang kali membuat janji seperti ini tentang tanah Kanaan yang berlimpah-limpah susu dan madu, serta memenuhi janji menurut firman. Apabila tentera Israel lemah, Dia menghantar hujan batu untuk mengalahkan musuh mereka. Tuhan selalu membantu dia dalam perkara ini dan perkara itu. Kita juga harus mengalami dan menyedari bahawa Tuhan sentiasa membantu kita dalam segala-gala yang kita lakukan. Sama seperti Yosua dan Kaleb meletakkan harapan mutlak terhadap tanah Kanaan dan beriman. Kita juga harus berusaha untuk menjadi seperti mereka, agar kita semua dapat diakui mempunyai semangat iman yang berbeza daripada orang lain. Teruskan ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah. Ayat 7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kejut dan tawar hati, sebab Tuhan Tuhanmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Inilah Injil kita. Tuhan sentiasa bersama dan membantu kita. Apabila kita menyemak setiap jejak Injil yang disebarkan ke seluruh dunia, Tuhan selalu membuka jalan bagi kita. Tuhan menyediakan jalan untuk Quraisy apabila dia menaruki negara lain. Dia membuka pintu-pintu tembaga, mematahkan palang-palang besi di depan Quraisy.
dan menciptakan keadaan yang memberikan kemenangan serta kemuliaan kepadanya. Begitu juga, jika kita tetap percaya terhadap janji Tuhan pada hari ini, sama seperti Yosua yang berteriak, mereka akan kita telan habis. Kita semua akan menjadi Yosua. Kita semua dapat menjadi Kaleb. Dengan iman yang teguh seperti itu, janganlah kita kehilangan syurga walaupun untuk seketika. Betapa gembiranya orang yang pergi ke syurga. Jika kita beriman teguh terhadap syurga, bukan? Kita akan sangat gembira. Berfikir, hari ini juga syurga sudah sehari dekat. Sejak aku bertemu dengan Tuhan, Dia telah membuka jalan yang mulia ini agar aku dapat kembali ke tanah air syurgawi. Umat Israel menahan kehidupan yang keras selama 40 tahun. Meskipun 400 tahun, aku pun tidak akan sekali-kali melepaskan syurga. Dengan iman seperti ini, kita harus menjadi Yosua pada zaman ini dan maju selangkah demi selangkah ke syurga. Adakah terdapat peraturan bahawa lelaki saja boleh mempunyai semangat Yosua? Saudari-saudari kita juga boleh menjadi Yosua pada zaman ini. Kita semua harus mempunyai semangat Yosua dan Kaleb yang diakui oleh Tuhan. Dan jangan sekali-kali digodai oleh hawa nafsu dunia ini. Lambat laun itu pasti akan menjadi sesuatu yang dikesali. Tak akan menjadi sangat susah. Jalan yang kita tempuh sekarang menuju kekanaan syurgawi yang mulia. Janganlah lupa bahawa kita sedang dalam perjalanan ke sana. Marilah kita mengingatkanlah sendiri semangat ini sekali lagi, agar kita dapat menyediakan banyak minyak iman untuk hari Bapa datang ke bumi ini. Semoga kita semua menjadi seperti 5 gadis yang bijak, yang dapat menyambut pengantin lelaki dengan iman itu. Pada zaman ini, kita memerlukan teriakan Yosua. Kita memerlukan iman seperti Yosua dan Kaleb. Berharap bahawa di ada hari keluarga syurgawi kita akan kehilangan harapan syurga dan kita semua akan menerima hak penuh untuk memasuki dunia yang dijanjikan oleh Tuhan. Saya tambahkan kubah. Sekian, terima kasih.